Assalamualaikum. Hari ini saya akan menceritakan tentang tempat yang bersejarah di Madinah, iaitu perkampungan Bani Qunaiqa. Perkampungan Qunaiqa terletak di Al-Madinah Al-Munawwarah, dan tempat itu sekarang masih kukuh peninggalan sejarah dan telah dipagar oleh kerajaan Arab Saudi. Qunaiqa adalah merupakan bangsa Yahudi, dan Bani Qunaiqa ini pekerjaan mereka adalah tukang emas, tukang besi dan perkakas-perkakas lain, dan berupaya untuk membuat peralatan perang. Kita tahu sedia maklum, bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang sombong dan angkuh dan bijak. Disebabkan kesombongan mereka itu, mereka telah dihalau oleh Rasulullah SAW daripada kota Madinah. Qunaiqa adalah merupakan bangsa Yahudi yang paling jahat antara bangsa-bangsa Yahudi yang berada di Madinah ketika itu. Bangsa Yahudi amat memusuhi umat Islam. Ia bermula apabila Nabi akhir zaman telah dilantik daripada kalangan bangsa Arab dan bukan pula daripada bangsa mereka. Ditambahkan lagi apabila seorang pemuka Yahudi yang masyhur ketika itu yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf telah dibunuh oleh sahabat Nabi dengan izin baginda Rasulullah SAW. Ka'ab bin Al-Ashraf dibunuh akibat bersekongkol dengan musyrikin Mekah dan selalu menghina Nabi, sehingga Allah dan Rasulnya amat murka terhadapnya. Dendam bangsa Yahudi bertambah apabila Rasulullah SAW berjaya menyatukan Aus dan Khazraj, dan ditambahkan lagi apabila umat Islam telah berjaya memenangi perang Badar, iaitu umat Islam melawan tentera Quraisy. Kebencian bangsa Yahudi Qunaiqa dapat dilihat apabila mereka melakukan pengacauan dan ejekan terhadap muslimin apabila datang ke pasar mereka dan mengacau kaum muslimat. Setelah kejahatan mereka menjadi-jadi, Rasulullah SAW telah datang ke pasar mereka dan telah memberi amaran dan peringatan kepada mereka. Ini turut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam riwayatnya yang bermaksud, bila mana Quraisy menerima kekalahan yang pahit di medan Badar dan Rasulullah SAW pun bergerak pulang ke Madinah, Rasulullah SAW terus mengumpul kaum Yahudi di pasar raya Banu Qainuqa dengan sabdanya, "Wahai kalian Yahudi, peluklah Islam sebelum kamu ditimpa musibat sebagaimana tertimpa atas Quraisy." Jawab Yahudi, "Wahai Muhammad, jangan kamu terpesona dan tertipu dengan diri kamu kerana kamu dapat melemahkan beberapa orang kaum Quraisy. Mereka itu masih mentah lagi, tidak tahu berperang dengan kami. Baru kamu tahu bahawa kami ini manusia, bukan sebarangan. Sebenarnya kamu belum cuba lagi orang yang seperti kami ini." Di sinilah Allah menurunkan firman-Nya, "Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار."
Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu, dalam tanda kurung bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslim dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Surat Al-Imran ayat 12 sampai 13. Itu Nabi masih lagi boleh bersabar apabila berlaku suatu peristiwa yang mana seorang wanita bangsa Arab telah datang ke pasar Bani Qainuqa untuk membeli barang perhiasan. Wanita itu telah dikacau oleh bangsa Yahudi yang menyuruhnya untuk membuka niqabnya. Apabila wanita Arab itu sampai di depan penjual emas, wanita itu duduk dan seorang bangsa Yahudi telah senyap-senyap mengikat kain wanita itu ke kepalanya, sehingga apabila wanita itu bangun, nampaklah auratnya dan wanita itu menjerit meminta tolong. Yahudi yang melihat itu semua hanya ketawa, dan apabila seorang Muslim melihat perkara tersebut, maka dia telah membelasah orang yang telah mengikat kain wanita itu sehingga mati. Dan apabila orang Yahudi yang dibelasah itu meminta tolong, ramai-ramai bangsa Yahudi membelasah pemuda itu sehingga pemuda itu pula yang mati. Bila berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, kesabaran Rasulullah SAW sampai ke puncaknya. Rasulullah SAW telah menghantar tentera ke perkampungan Bani Qainuqa dan telah melantik Abu Lubabah bin Abdul Munzir sebagai pengganti Rasulullah di kota Madinah, dan telah menyerahkan panji Islam kepada Sayyidina Hamzah, iaitu pakcik Nabi. Apabila mereka melihat tentera Islam datang untuk menyerang mereka, mereka telah menyorok di dalam kubu mereka. Perkara ini berlaku pada pertengahan Syawal 2 Hijrah. Rasulullah telah mengepung kubu mereka selama 15 hari dan peperangan berakhir pada awal Zulkaidah, peringkat awal. Rasulullah telah mengarahkan supaya lelaki dibunuh, harta dirampas dan kanak-kanak dan wanita ditawan. Desakan Abdullah bin Ubay, ketua munafik yang mencekak baju Rasulullah SAW sehingga muka baginda menjadi merah. Rasulullah telah mengubah dan menyuruh supaya bangsa Yahudi ini diusir daripada Madinah. Rasulullah mengusir kaum Yahudi itu daripada Madinah kerana hanya melayan ketua munafik itu walaupun dia baru sahaja Islam selama sebulan. Diusir dan harta mereka ditawan. Bani Qainuqa telah pergi ke Khaybar dan juga ke Syam apabila dihalau oleh Rasulullah SAW daripada Madinah. Yang ditugaskan bagi mengumpulkan harta perang ini adalah Muhammad bin Maslamah, dan Rasulullah telah mengambil 3 perisai perang, 3 bilah pedang dan 3 bilah tombak dalam peperangan ini.